Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Setelah tiga hari saya bagi peluang kepada semua untuk menikmati sebuah kabinet tanpa DAP, sebuah kabinet tanpa DAP. Ramai gembira kita ada kerajaan tanpa DAP. Kalau saya komen 3 hari yang sudah pasti ramai yang akan marah. Yalah, maklumlah, macam kita baru dapat bini baru, Kalau tiba-tiba orang komen bini kita matanya sepet ke, orang komen bini kita jalan kengkang ke, sudah pasti ramai yang akan marah. Jadi itu sebab saya mengambil pendekatan, saya bagi peluang semua orang enjoy dulu, nikmati kejayaan yang dicapai tanpa DAP. Kemudian barulah saya memberikan pandangan saya, Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kerana saya rasa Tan Sri Muhyiddin pun dia cuba buat yang terbaik, Namun mungkin ada beberapa kesilapan yang mungkin kita boleh bagi teguran untuk diperbaiki. Pertama, kesilapan yang paling besar yang saya nampak yang telah dilakukan oleh Tan Sri ialah kesilapan dalam penggunaan ayat. Bila mana mukadimah beliau terlalu nak menekankan soal integriti. Akibat daripada menekankan soal integriti, beliau telah menafsir integriti itu melalui konteks Pakatan Harapan. Maknanya integriti dalam konteks Tan Sri Muhyiddin ialah mereka yang tidak didakwa oleh Pakatan Harapan. Contohnya macam Datuk Seri Azmin Ali Semburit, sudah ada video yang jelas, sudah ada bukti yang jelas, tetapi tidak didakwa oleh Pakatan Harapan mengikut tafsiran Tapisan Keselamatan oleh pihak polis, oleh Ketua Polis Mahathir, oleh pihak SPRM yang dicadangkan oleh Azmin sendiri kepada Tun Dr. Mahathir. Maka mengikut tapisan mereka ini, Azmin Ali bersih. Jadi betul lah kata Tan Sri Muhyiddin. Maknanya dari konteks Pakatan Harapan, orang-orang Pakatan Harapan ni semua bersih. Mas Ermiati yang peringkat awalnya disenaraikan menerima duit 1MDB, tetapi selepas lompat menyertai bersatu, dia telah pun dibersihkan. Tidak didakwa di mahkamah bersama dengan Tan Sri Syahril, tidak didakwa di mahkamah bersama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Begitu juga dengan Datuk Mustafa Muhammad, tidak juga didakwa, walaupun kita tahu ada clear case 3 hari di soal siasat oleh pihak AMLA. Akhirnya dia mengambil keputusan melompat parti untuk mengelakkan isteri dan anaknya juga didakwa oleh pihak AMLA. Dan adalah juga beberapa orang yang lain. Saya rasa tak payahlah saya cerita panjang. Maknanya dari segi pemilihan ayat untuk menjustifikasikan perkataan sebuah kabinet yang ada integriti, jelas Tan Sri telah melakukan kesilapan. Ini saya nak beritahu silap besar. Kerana bila dia sebut tentang integriti, banyak yang kita boleh hujah, banyak yang kita boleh buka, sebab kabinet beliau ini terlalu banyak yang kita boleh bicarakan. Okey, ini pertama. Okey. Kedua kita lihat dari segi tidak adanya tidak berjayanya beliau untuk melantik seorang timbalan
Perdana Menteri. Ini saya nak beritahu. Sebenarnya beliau cerdik dalam bab ini kerana apabila nak melantik seorang timbalan Perdana Menteri, beliau kena memberikan kemudahan timbalan Perdana Menteri kepada kesemua wakil-wakil utama parti. Contohnya, dia nak melantik Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri, dia kena bagi jet satu untuk Azmin Ali untuk timbalan Perdana Menteri satu. Dia kena bagi untuk Datuk Seri Ismail Sabri satu jet. Dia kena bagi untuk Datuk Seri Fadila, dan dia juga kena bagi untuk YB Menteri Pendidikan, Menteri Kanan. Sebenarnya ada 4 orang timbalan Perdana Menteri yang hari ini ditukar nama menjadi Menteri Kanan. Jadi bila ditukar nama menjadi Menteri Kanan, maka tidak perlulah dia berikan kemudahan jet. Dia tak perlu menyediakan apa yang dipanggil sebagai all-rider, entourage untuk mengawal keempat-empat timbalan ni. Jadi sekiranya sesuatu berlaku kepada Tan Sri Muhyiddin, maka Menteri Kanan yang pertama akan menjadi Perdana Menteri. Ini maknanya dalam erti kata lain, timbalan Perdana Menteri yang pertama ialah Azmin Ali, timbalan Perdana Menteri yang kedua ialah Datuk Seri Ismail Sabri, timbalan Perdana Menteri yang ketiga ialah Datuk Seri Fadila, dan timbalan Perdana Menteri yang keempat Datuk Razi Mat Jidin. Ini yang kita kena faham. 4 orang. Okey. Ketiga, dari segi komposisi siapa yang berjaya menjadi menteri. Kalau kita nak tengok dari segi jumlah mereka yang membentuk kerajaan, PAS 18 orang yang telah menyumbang untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. UMNO kita ada 39 orang. PPBM ada 36 orang. MCA 2 orang. MIC 1 orang. Dan kemudian kita ada Sarawak GPS 19 orang. Itu yang komponen-komponen yang besar. Tetapi dari segi pengagihan, ini saya nak beritahu. Dari segi pengagihan jawatan menteri, dari segi pengagihan jawatan menteri, PPBM memperolehi 1-2 jawatan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Haiwal Ekonomi, Menteri di JPM Tugas-Tugas Khas, Menteri Wanita, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Semua menteri yang penting dapat dekat PPBM. Dan jangan lupa juga mereka pisahkan Azmin daripada kumpulan PPBM. Kenapa dipisahkan? Kerana dia tak nak nampak PPBM dapat banyak. Sebenarnya Azmin juga ialah PPBM. Azmin ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Kanan, yang paling kanan sekali. Kemudian Saifuddin Abdullah adalah merupakan Menteri Komunikasi. Kemudian kita ada Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini semua menteri-menteri yang penting. Jadi kalau kita tengok PPBM, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 36 orang dapat 11 kerusi. Okey? UMNO 39 orang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dah menunjukkan tidak sepadan dengan jumlah. Sepatutnya UMNO mendapat kerusi menteri lebih berbanding dengan PPBM. Yang paling pelik sekali, PAS ada 18 orang anggota. Jumlah yang Azmin bawa 10 orang ni, 10 orang yang Azmin bawa ni, dia dapat 3 orang menteri sama macam PAS. Tapi kualiti kementerian yang PAS perolehi, minta maaf cakap lah,
Saya rasa agak tidak adil. Saya sedih tengok kawan-kawan daripada PAS ni. Sepatutnya kawan-kawan daripada PAS ni sebagai sebuah parti Islam, sebaiknya kita dah tahu kawan kita ni latar belakang agama dia kuat, kita letaklah sebagai Menteri Agama. Kenapa letak Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai Menteri Alam Sekitar? Nak nanya kat dia ke? Nak buat apa? Ini saya rasa ini dah ada sedikit niat tidak baik. Yang ini saya rasa mungkin Tan Sri Muhyiddin saya faham dia tak sihat. Banyak kerja ni diserahkan kepada Ainun, pembantu dia. Dulu susah khabar. Begitu juga dengan Datuk Seri Hamzah yang menguruskan tentang memilih mereka-mereka yang menduduki kursi menteri ni. Saya rasa tak berapa cermat dalam bab ni. Apa jadi selepas ni bila kita minta orang yang ahli bab agama ni tiba-tiba kita suruh dia mengurus tentang soal alam sekitar. Sedangkan kalau kita lihat orang yang dipertanggungjawabkan tentang soal agama, nak kata Wahabi pun tak boleh. Wahabi tak pergi bagi kek dekat Lim Guang Eng ni. Dan orang ni pula orang yang pertama sekali mempertahankan Azmin Ali bila kes Semburit. Orang ni juga bila Datuk Seri Najib membuat sumpah mubahalah, dia juga adalah orang pertama yang membuat bantahan. Jadi ada something wrong di sini. Sedangkan tempat ini boleh diisi oleh pimpinan PAS dengan baik. Jadi ini juga menjadi tanda soal. Bagaimana 3 orang daripada 10 orang yang melompat parti daripada PKR semua mendapat jawatan penting. Dapat 3 dapat menteri, yang lain semua dapat jawatan timbalan menteri, lebih banyak daripada PAS. Cuma seorang je yang belum dilantik tetapi akan dilantik sebagai timbalan speaker, iaitu ahli parlimen daripada Batu Pahat. Yang lain macam MCA saya rasa tidak ada masalah. Dia ada jawatan presiden, dia dapat sebagai menteri. Timbalan presidennya dilantik menjadi senator dan diangkat menjadi timbalan menteri pelajaran. Cuma yang ini saya sedikit muskil. Kalaulah Tan Sri Muhyiddin boleh menolak pelantikan Datuk Zahid, saya bukan nak pertahankan Datuk Zahid, tapi saya nak mempertahankan institusi Presiden UMNO. Katalah kerana dia masih ada kes, okey, kita boleh terima. Tapi apa dosa timbalan Presiden UMNO? Kalau timbalan Presiden MCA boleh diangkat menjadi senator, kenapa tidak Datuk Seri Utama Muhammad Hassan juga dilantik menjadi senator dan dilantik menjadi Menteri Kanan? Dia timbalan Presiden. Orang yang tidak ada dalam hierarki parti macam Datuk Seri Hishamuddin dan rakan-rakan dia yang lain yang tidak ada dalam MT boleh dilantik ke dalam jawatan timbalan menteri, ke dalam jawatan menteri. Apa salahnya timbalan Presiden UMNO dilantik menjadi salah seorang daripada Menteri Kanan? Yang ini menyebabkan saya rasa ada usaha untuk campur tangan dalam pemilihan UMNO yang akan datang. Adakah ini salah satu daripada agenda Tun Dr. Mahathir untuk memperkukuhkan kedudukan Datuk Seri Hishamuddin bagi mengambil alih sebagai Presiden UMNO yang akan datang? Kita tahu selain daripada Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan adalah orang yang paling popular di kalangan kepimpinan UMNO hari ini. Dan kalau dia mempunyai jawatan, sudah pastilah beliau antara orang yang boleh memberikan saingan hebat kepada Datuk Seri Hishamuddin. Jadi dalam erti kata lain, hari ini pihak tertentu telah mencampuri urusan UMNO. Dan ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan saya yakin, saya nak bersangka baik, ada kemungkinan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga tidak sedar. Kita
kita husnuzon, ada kemungkinan besar Tan Sri Muhyiddin tidak sedar apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai ini. Mungkin akan menyebabkan hubungan di antara UMNO dengan Perikatan Nasional terjejas. Saya nak kena beritahu benda ni sebelum terlambat. Sebabnya pada 18 hari bulan Mei ini, kena faham 18 hari bulan Mei ini, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh Perikatan Nasional ialah menukar Speaker Dewan Rakyat. Sekiranya dalam undian untuk menukar Speaker Dewan Rakyat, Perikatan Nasional gagal, Perikatan Nasional gagal untuk menukar Speaker Dewan Rakyat, maka secara otomatik sebenarnya kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin telah hilang kepercayaan daripada majoriti ahli parlimen. Dalam erti kata lain, dah patut bubar. Kalau diteruskan juga, apa akan berlaku? Speaker bila-bila masa, dia tak payah tunggu turutan daripada usul menteri-menteri ataupun daripada pihak kerajaan. Speaker yang dah tentu-tentu datangnya daripada Parti Amanah boleh pada bila-bila masa boleh membenarkan usul di bawah perkara 18 undi tidak percaya ke atas Tan Sri Muhyiddin diteruskan. Dan ini sangat-sangat bahaya. Saya tahu dalam keadaan hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, selepas ini beliau boleh menggunakan kedudukan dia, kuasa yang ada pada dia untuk memberikan jawatan-jawatan pengurusi GLC kepada ahli-ahli parlimen. Ada lebih kurang 27 ahli parlimen Barisan Nasional yang tidak mendapat sebarang jawatan. Saya nak beritahu untuk makluman sahabat-sahabat, dari segi statistik dia, dari segi statistiknya, kita dah kira PPBM, dia ada 11 menteri, dia ada 15 timbalan menteri, total MPs yang dia ada 78.13% ada jawatan. 78.13% ahli parlimen daripada PPBM mendapat jawatan. Daripada UMNO hanya 41.03% ahli parlimen dia mendapat jawatan, sama ada menteri atau timbalan. GPS GPS 53.85% daripada ahli parlimen mereka mendapat jawatan. PAS 44.44% mendapat jawatan. BN MCA 100%, MIC 100%, PBS 100%, PRS 50%, PDP 50%, STAR 100%, SUPP 100%. UMNO paling banyak tetapi paling sikit. Saya nak beritahu, Tun Dr. Mahathir dia kata dia ada 114. Walaupun hari ini kita tengok Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa dia tak mungkin akan buat. Kita kena faham Tun Dr. Mahathir perangai ni macam mana. Walaupun Tun Dr. Mahathir kata dia tidak akan buat, tetapi kita kena sentiasa berwaspada dengan Tun Dr. Mahathir. Ini manusia yang kita tak boleh predik. Kalaulah dulu dia kata dia ada 114,
Dan kita tahu 4 daripadanya memang confirm menipu. Bukit Gantang tak ada sign, dia kata ada. Sri Aman tak ada sign, dia kata ada. Begitu juga dengan 2 orang lagi MP. Maknanya kalau tolak 4, maknanya dia ada 110. Cuba bayangkan daripada 27 orang ahli parlimen BN ni, katalah 10 ke 20 ke, tiba-tiba pada hari 18 hari bulan Mei ni, 18 hari bulan Mei ni, mereka mengambil keputusan untuk menyokong undi tidak percaya ke atas Tan Sri Muhyiddin. Maka secara automatik Tan Sri Muhyiddin kehilangan jawatan Perdana Menteri dan ianya akan diserahkan ke bawah duli tuanku untuk membubarkan parlimen. Saya nak beritahu, sebenarnya sebelum ni saya suka untuk bubar parlimen. Tetapi saya mungkin nak beritahu pada kawan-kawan yang tidak sedar apa yang berlaku di bawah ni. Selama hari ini saya nak beritahu, sebelum berlakunya kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, selama hari ini sokongan ke atas Muafakat Nasional berada di tahap yang sangat baik. Maknanya kalau kita bubar saja parlimen, petik jari je, anytime kita boleh menang. Silap-silap hari bulan kita boleh menang dengan 2/3 majoriti. Tetapi saya nak beritahu, selepas kita bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, kita tubuh saja kerajaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila perkataan mewujudkan kerajaan the backdoor government, bila orang mula menuduh kita mencuri kerajaan, saya nak beritahu, terutamanya pengundi-pengundi India dan pengundi-pengundi Cina yang sudah kembali kepada Barisan Nasional, ramai di kalangan mereka sesedara telah pergi kembali kepada Pakatan Harapan. Semua janji-janji yang gagal ditunaikan oleh Pakatan Harapan, yang rakyat marah, saya nak beritahu bagi orang yang tak tahu, rakyat sudah lupa Pakatan Harapan gagal menunaikan janji. Segala kemarahan, segala kepincangan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan sekelip mata telah hilang daripada radar, tuan-tuan. Tiba-tiba Muafakat Nasional yang bekerjasama dalam Perikatan Nasional ini menjadi bahan serangan. Jadi saya nak beritahu, sekiranya akhirnya kita terpaksa membubarkan parlimen, ataupun baginda tuanku yang di-Pertuan Agong mengambil keputusan membubarkan parlimen, kerana saya tak fikir baginda tuanku akan membenarkan Tun Dr. Mahathir ke Anwar Ibrahim ke untuk membentuk kerajaan yang sudah pasti goyah, kerana mereka akan membentuk kerajaan dengan slim majority macam yang ada sekarang. Saya bimbang, tuan-tuan, saya bimbang sesedara, kalau ada satu pilihan raya bila parlimen dibubarkan, kita mungkin akan menang tipis. Kita akan menang tipis. Dan akhirnya sekali lagi kita terpaksa membentuk kerajaan secara bersama dengan mereka-mereka yang berada di dalam Pakatan Harapan. Yang ini yang amat menggusarkan saya. Itu sebabnya bila ramai yang bergembira, bergembira ketika kita berjaya membentuk sebuah kabinet tanpa DAP. Bila saya meneliti semua Facebook kawan-kawan, meneliti apa yang tertulis di Malaysia kini, di Facebook pembangkang, kalau korang tengok Mahathir peluk Siti Asma pun boleh dapat 200-300 ribu like. Daripada orang benci Mahathir, tiba-tiba orang boleh jadi suka pada Mahathir. Sekelip mata. Ini agak sedikit merisaukan saya. Agak sedikit merisaukan saya. Itu sebabnya saya minta Tan Sri Muhyiddin Yassin tolong
mungkin sebelum ni bila beliau mengambil keputusan, saya difahamkan beliau hanya menitik beratkan tentang calon-calon yang datangnya daripada peribumi, daripada PPBM. Tapi cubalah lihat sekali, takkan timbalan presiden kita tidak ada tempat? Takkan orang yang tewas di tangan Setiausaha Agung UMNO dilantik menjadi Menteri Kanan, Setiausaha Agung UMNO hanya menjadi Menteri Wilayah? Di mana datang logiknya? Orang yang dipilih oleh rakyat menjadi Menteri Wilayah, tetapi orang yang dipilih oleh parti, seorang senator, boleh diangkat menjadi salah seorang daripada timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Kanan. Jadi benda ni perlu diteliti semolek-moleknya untuk mengelakkan daripada bila datangnya Mei 18 Mei 18 ni satu tarikh yang saya rasa sangat krusial. Sekiranya tidak diurus dengan baik, saya bimbang di tarikh itulah akan berakhirnya riwayat Perikatan Nasional. Dan kalau bubar parlimen kita boleh menang besar, tak apa lagi. Memang peringkat awal saya I'm for pembubaran parlimen. Tetapi sekarang saya rasa kita kena fikir 10 kali sebelum kita berhadapan dengan pembubaran parlimen. Kerana keadaan hari ini sudah tidak sebaik sebelum kita mengadakan kerjasama. Kerana bila kita mengadakan kerjasama, semua masalah hari ini, semua masalah geng-geng yang sebelum ini kita tentang, isu semburit hari ini, mereka yang dulu kita tentang sudah menjadi liability kepada kita. Kita pula nak kena mempertahankan mereka. Mereka yang sebelum ini mencadangkan tentang kereta terbang. Kebanyakan daripada menteri-menteri kabinet daripada kerajaan gagal kerasi Mahathir ni, hari ini berada di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita kena pertahankan. Yang tembak babi dah bersama kita, rakan yang merogol amah. Yang ini yang saya tak faham. Kenapa kita terpaksa sampai nak kena ambil yang rogol amah ni untuk semata-mata nakkan kerajaan? Ada kalanya kita kena tapis. Kalau tembak babi tu boleh maaf lagi. Tapi kalau rogol lama pun kita terpaksa terima semata-mata nak menubuhkan kerajaan. Di mana datang keberkatan kerajaan yang kita tubuhkan itu? Yang ini mungkin nanti, yalah, kalau tak di dunia, mungkin di akhirat kita akan dipersoalkan. Yang ini agak merisaukan saya. Jadi itu sebabnya saya minta mungkin apa pandangan saya ni ramai tak setuju, terpulanglah. Saya tetap akan nyatakan apa yang perlu saya nyatakan supaya tuan-tuan berhati-hati. Supaya segala apa yang perlu diperbetulkan. Kalau tak diperbetulkan, apa akan jadi? Keadaan akan menjadi jahanam. Kalau lepas ini kita akan kembali kepada muafakat nasional, tak ada lagi perikatan, kita boleh menang besar, alhamdulillah. Tetapi ada jaminan? Kena ingat, 22 bulan kita berhempas pulas nak memastikan kita berada di tahap yang sangat baik selepas memenangi 5 buah pilihan raya. Tetapi dengan satu mistik, tuan-tuan, graf kita telah jatuh dengan amat dahsyat. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.